saya. Waalaikumsalam. Boleh. Boleh dengar. Boleh dengar jelas Ini kumpulan apa kumpulan O. Kumpulan O. 4 orang tak masuk lagi ke? Macam mana ni? 21 dia lagi 4 orang. Siapa yang tak sempat scan? Siapa yang tak boleh scan? Memang 4 tak masuk lagi ke? Zarifah ada? Zarifah. Ada, sir. Okey, ada. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sihat, sir, sihat. Sihat. Dia tanya kita balik. Sihat. Terima kasih. Okey, baik. Kita akan masuk topik baru. Saya nak tanya, kita tak masuk lagi kan topik ni? Penulisan kreatif kita dah habis. Kalau tak silap saya lah untuk kelas ni. Kemudian hari ni kita akan masuk topik yang baru lah, penulisan ilmiah. Betul? Dah tak ingat dah? Tak ingat dah? Benda yang semerepek sebelum ni tak ingat dah? Lepas apa yang kita belajar pun tak ingat dah? Tak ingat ke? Zul tak ada, Helmi tak ada, Fakir tak ada, Anis tak ada Anis. Zarifah, Anis pergi mana? Ada. Ni lah Anis. Ada, sir. Satu bilik ke? Orang tanya Sebelah. Sebelah. Okey, sekejap saya Emmanuel. Jadi guna laptop yang sama ke macam mana ni? Anis ada ke? Tak guna laptop sama ke? Alah manual, saya punya telefon daripada tadi scan tak boleh. Tak boleh Ah. So tak ada, Helmi tak ada, Fakir tak ada. Mungkin siapa yang kenal boleh pergi jenguk-jenguk sikit. Kawan kat bilik mungkin ada masalah lain ke, laptop tak boleh buka-buka ke, Okey. Baik, kita masuk topik yang baru iaitu penulisan ilmiah. Hari tu saya langkau pergi penulisan kreatif dulu sebab tugasan pertama kita adalah penulisan kreatif. Kemudian barulah kita pergi balik semula kepada penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah ni berbeza dengan penulisan kreatif. Bagaimana penulisan kreatif itu kita menggunakan imajinasi, kemudian ayatnya berlenggak-lenggok, berbunga-bunga, berhiasan dan sebagainya. Tetapi benda itu tak boleh terjadi dalam penulisan ilmiah. Kita tak boleh nak tulis berbunga-bunga. Kadang-kadang tu kita rasa macam sedap lah ayat ni, kita pun tulis dan sebagainya, berbunga-bunga. Tanpa kita sedar dalam penulisan ilmiah tak boleh buat macam tu. Kita rasa dah sedap dah ayat kita tu. Apabila penyelidik semak balik, berbunga-bunga ayat tersebut. Jadi tak sesuai dalam penulisan ilmiah. Kemudian penulisan ataupun ayat yang samar-samar masuk dia. Kadang-kadang tu kita rasa macam nak merasakan tulisan kita itu tu berada pada tahap yang tinggi, level yang tinggi lah, maqam yang tinggi kononnya, kita tulis sampai orang tak faham. Tak boleh juga macam tu. Sebab penulisan ilmiah ni kena beritahu secara sejelas-jelasnya. Kemudian penulisan ilmiah ni adalah bersifat objektif. Sesuatu yang hendak diperkatakan tu diperkatakan sebetul-betulnya, bersifat objektif. Sukar untuk dipertikaikan. Sebab bersifat objektif, apa yang kita sampaikan tu ada hujah dia. Rumah A cantik, rumah B tak cantik. Kita kena bagi tahu kenapa rumah A cantik. Jadi kita pun bagi tahu hujah-hujah kita dan sebagainya. Kemudian ada hujah-hujah sokongan yang menyatakan elemen-elemen yang terdapat dalam rumah A itu menimbulkan seri dan sebagainya, menambahkan kecantikan rumah A dan sebagainya. Jadi ada hujah-hujah dia yang tertentu. Jadi secara tidak langsung daripada sesuatu yang bersifat subjektif, penilaian itu menjadi objektif kerana ada tahap-tahap pengukuran yang digunakan. Karya penulis A ini berkualiti berbanding dengan karya penulis B. Pada asalnya setiap penulisan itu bersifat subjektif. Novel ini bagus, novel ini tak bagus dan sebagainya, bergantung kepada
selera pembaca masing-masing lah. Jadi pembaca akan mengatakan ada pembaca akan mengatakan novel ini best, ada pembaca akan mengatakan novel ini tidak best. Itu benda itu adalah subjektif. Tetapi benda itu akan menjadi objektif apabila ia ulasan tersebut ditulis dalam bentuk penulisan ilmiah. Apabila awak cakap novel itu tidak bagus, jadi awak akan mengutarakan hujah awak. Kenapa novel itu tidak bagus dan sebagainya. Apakah teori yang digunakan? Secara tidak langsung apabila awak menggunakan teori untuk menunjukkan, menampilkan ketidakbagusan novel tersebut, secara tidak langsung awak menggunakan satu kayu pengukur. Jadi benda itu menjadi objektif. Baik, itu secara gambaran, gambaran awal. Setakat ni faham tak penulisan ilmiah tu apa? Awak nak buat FYP nanti, nak buat thesis dan sebagainya, jadi kena faham betul-betul. Ini kita pergi pada konsep dan definisi. Selalunya akan ada jugalah konsep ni dalam quiz lah. Dia akan tanyalah sekian-sekian siapa yang cakap, ataupun orang ni cakap apa dan sebagainya. Cuba baca, cuba lihat kata kuncinya dan sebagainya. Tapi quiz selalunya kita boleh tengok slide, gunakanlah peluang yang ada sebaik-baiknya. Baik, Klein and Roberts 1990, satu bentuk penulisan yang memberikan alasan dan bukti berbanding perasaan, pengalaman dan juga pendapat. Tak ada alasan, tak ada emosi dan sebagainya dimasukkan dalam penulisan ilmiah. Kemudian pengalaman secara peribadi, pengalaman lebih bersifat peribadi, tiada benda begitu, dan juga pendapat. Meskipun ianya suatu pendapat, tetapi suatu pendapat yang harus dikukuhkan dengan hujah-hujah, hujah-hujah sokongan. Saya suka novel A. Kenapa suka novel A? Tak boleh cakap saya suka saja. Harus ada hujah-hujah je. Baik, ini definisi daripada USM. Anis masuk, Anis keluar, Anis okey ataupun tidak itu. Penulisan ilmiah merujuk penulisan yang berlandaskan metodologi keilmuan atau metodologi saintifik. Bahasa ialah tulisan ilmiah biasanya memiliki kata, istilah, ungkapan dan ayat yang maknanya bersifat dinotasi. Dengan demikian, karang ilmiah harus bersifat objektif, jujur dan tepat. Dinotasi ni bermaksud kata serti, kata yang sama makna macam tu lah. Ungkapan dan ayat yang maknanya bersifat dinotasi, yang secara makna yang secara jelasnya lah, makna secara jelas. Dinotasi ni adalah suatu istilah yang berada yang berada di bawah perkataan makna, makna serti dan sebagainya. Hansen 1996, penulisan ilmiah mestilah mengandungi maklumat yang sahih berdasarkan pembacaan dan juga kajian penyelidikan. Maklumat yang sahih, fakta yang tepat, itulah maksudnya. Baik, setakat ni faham? Setakat ni faham? Faham, sir. Baik, seterusnya penulisan ilmiah itu apa? Secara kasarnya penulisan yang lebih objektif, maklumat berkaitan topik pilihan dikupas dengan mendalam. Contoh esei ilmiah, artikel jurnal esei dalam majalah itu, makalah ilmiah, artikel dalam buku teks, dikupas dengan lebih mendalam. Contohnya awak buat tugas kritikan sosial dalam filem. Jadi kritikan apa yang awak jumpa yang pertama? Katakan yang pertama kritikan sosial terhadap masyarakat ke, ataupun kritikan sosial terhadap gejala rasuah yang berleluasa dalam kalangan anggota kerajaan. Contohnya ada filem macam tu, filem daripada mana, luar negara ada juga kot. Bercerita tentang polis dan sebagainya. Dalam masa yang sama cerita itu memperlihatkan bagaimana polis terlibat dengan gejala rasuah dan sebagainya. Jadi apabila awak menonton filem tersebut, awak dapat kenal pasti antara kritikan sosial yang terdapat dalam filem tersebut adalah kritikan sosial terhadap
pengamal undang-undang ataupun terhadap anggota kerajaan, anggota beruniform yang terlibat dalam gejala rasuah contohnya. Okey, jadi apabila awak dah tulis macam tu, awak kena kupas dengan lebih mendalam. Okey, gejala rasuah itu apa dan sebagainya. Ada tak situasi ataupun ada tak kenyataan yang pernah awak jumpa tentang gejala rasuah dalam institusi unit beruniform ataupun anggota kerajaan, kalau ada boleh dimasukkan dan sebagainya. Okey, kemudian beritahu pula dekat bahagian mana filem tersebut, minit ke berapa, apa yang dilakukan oleh watak tersebut, watak itu nama apa, Ahmad, polis yang bernama Ahmad itu buat apa, bagi rasuah kat siapa, menerima rasuah ke, mendapat rasuah ke apa ke, kemudian tidak diketahui oleh pihak atasan dan sebagainya. Okey, ceritalah benda-benda itu. Okey, huraikannya secara lebih dalam. Okey, bukan sekadar bercerita. Antara kritikan sosial yang terdapat dalam filem ini ialah kritikan sosial terhadap pengamal undang-undang yang terlibat dengan gejala rasuah. Okey, itu sahaja. Tidak sebaliknya kena dengan lebih mendalam lagi. Okey, kodkan daripada mana-mana kenyataan dan sebagainya. Okey. Baik, tujuan penulisan ilmiah menyampaikan maklumat, menjelaskan sesuatu idea, menyatakan hujah. Okey, ini adalah ciri-ciri dia, formal dan objektif, baku istilah khusus, tolak perkataan bazir, agak permisif, nada sederhana dan bersahaja, penggunaan istilah yang majmuk sudut pandang yang ketiga jelas. Kita tengok satu persatu. Okey. Kalau dapat habiskan hari ini baru juga, kita pergi dengan lebih laju sebab nanti akan ambil masa juga apabila kita nak bentangkan buku cerita kanak-kanak seorang demi seorang, seorang-seorang nak selak, buku surat pertama dan sebagainya, jadi juga. Okey, kalau kita habis kalau kita laju sikit pun okey juga. Lepas ni boleh masuk penulisan popular pula. Formal dan objektif. Penulisan ilmiah mesti bersifat formal, bebas dari emosi. Emosi, perasaan dan sebagainya. Benda itu hanya terkandung dalam penulisan kreatif. Okey. Fakta dan hujah yang dikemukakan disampaikan dengan sempurna, penggunaan bahasa yang teratur dan cukup jelas. Kata-kata bersifat andaian tidak wajar digunakan. Pada umumnya barangkali mungkin sudah tentu. Okey. Ini selalulah kita guna, pelajar selalu guna. Okey. Kita tak boleh nak gunakan perkataan-perkataan andaian, mungkin dan sebagainya. Sebab apa? Apabila awak menggunakan perkataan mungkin, seolah-olah awak tidak yakin dengan kenyataan yang disampaikan. Data yang awak perolehi, penyelidikan yang dijalankan. Lagi satu side, orang akan beranggapan, orang akan beranggapan awak ambil data daripada orang lain, awak copy paste dan sebagainya. Awak tiru orang punya. Sebab itulah awak letak mungkin, awak tak pasti. Jadi elakkan daripada menggunakan perkataan-perkataan yang bersifat andaian. Apabila awak tak yakin dengan penulisan awak, bagaimana orang nak meyakin dengan kajian awak? Boleh mungkin pula budak ni dalam kajian dia. Kita nak jadikan kajian awak ni sebagai satu suratan kajian, literature review dan sebagainya. Jadi apabila perkataan mungkin dan sebagainya, orang pun dah tak percayalah kepada kajian yang dilakukan oleh penulisan awak. Jadi elakkan daripada perkataan-perkataan yang bersifat andaian. Tetapi gantikan dengan ungkapan-ungkapan seperti berdasarkan kajian, penyelidikan ini membuktikan. Bukan penyelidikan ini mungkin membuktikan, tidak. Sebaliknya penyelidikan itu memang membuktikan. Berdasarkan apa yang telah awak jalankan, memang itulah dapatan yang awak perolehi. Memang awak dapat, contohnya awak buat kajian pertukaran warna. Jadi awak ambil air kosong, kemudian awak buat eksperimen lah ni, masukkan warna apa? Warna merah dan kuning contohnya. Merah dan kuning jadi warna apa? Kalau biru ke? Jadi kalau biru ke? Merah dan kuning? Warna hijau. Merah dan kuning. Hijau. Hijau biru pula dah. Jadi merah dan kuning jadi warna. Mana ada merah campur biru jadi hijau. Oh. Merah kuning. Merah kuning. Merah kuning oranye. Merah kuning oranye pula dah. Okey, merah kuning oranye. Merah kuning oranye. Betul juga merah campur kuning jadi oranye contohnya. Okey, jadi
apabila kita masukkan pewarna-warna merah, kemudian kita masukkan pewarna-warna kuning, air itu bertukar jadi warna oranye. Okay, jadi itu adalah dapatan kajian kita berdasarkan pemerhatian kita, berdasarkan apa yang telah dilaksanakan dan sebagainya. Okay, jadi kita boleh tulis pendidikan ini membuktikan campuran warna antara warna merah dengan warna kuning bertukar menjadi warna oranye contohnya. Okay, jadi kita memberitahulah secara jujur, secara apa yang kita lihat. Okay, contohnya tiba-tiba kita masukkan pewarna-warna merah, kemudian kita masukkan warna kuning. Okay, tiba-tiba bertukar warna hitam. Okay, jadi kita tulislah warna hitam. Okay, kita jangan tulis benda yang bukan daripada hasil dapatan kajian tersebut. Okay, kita kena tulis apa yang kita dapat. Okay, kalau dah tukar warna hitam lah. Itulah dapatan kajian kita. Okay, tak boleh pula kita kata, kenapa corak warna hitam? Sepatutnya kalau kita belajar spektrum warna dan sebagainya, waktu tadi kalau dan sebagainya, waktu sekolah, kalau merah campur kuning ni kena jadi oren. Kenapa dia warna hitam pula? Okay, kita pun tulis. Tak boleh, jangan. Okay, kalau dapatan warna hitam juga. Okay, kena tulis dengan sesuatu benda yang jujur. Okay, yang ni jelas, faham? Seterusnya penggunaan format dan juga bahasa baku, penulisan bab, halaman catatan dan rujukan terdapat pada gaya yang kekal. Okay, pembahagian judul kecil catatan dan rujukan punya kaedah yang cukup mantap, penulisan kertas yang berkira. Okay, ini kita bergantung kepada skul kita. Okay, skul kita guna format yang mana dan sebagainya. Okay, UUM ni selalunya diguna APA lah, sistem APA. Okay, tetapi mungkin setiap skul ada sedikit pengubahsuaian dan sebagainya. Jadi kita kena rujuk skul kita lah, skul masing-masing. Okay, mungkin bahagian finance, business dan sebagainya, dia ada teknik dia, ada format dia yang tersendiri dan sebagainya. Okay, jadi bergantung kepada skul masing-masing. Okay, apabila awak nak buat thesis awak nanti, FYP awak nanti. Okay, setiap universiti pun berbeza-beza juga. Okay, macam di USM, bab 1 itu sudah merangkumi bab 1, 2 dan 3. Okay, maksudnya dalam bab 1 tu dah ada bab pengenalan, dah ada bab sorotan kajian ataupun literature review, dan juga ada bab metodologi dalam bab yang pertama. Okay, kalau di UUM berbeza, kita pecahkan. Okay, bab yang pertama pengenalan, bab kedua adalah literature review sahaja. Okay, bab ketiga adalah metodologi kajian sahaja. Okay, berbeza ikut format universiti, ikut format school dan sebagainya. Okay, kemudian gunakan bahasa baku lah, bahasa yang rasmi. Okay, bukan bahasa daerah, bukan bahasa panggilan dan sebagainya. Bahasa yang digunakan dalam penulisan ilmiah mestilah bahasa baku, iaitu bahasa yang mempunyai peraturan bahasa. Kesalahan bahasa tidak dibenarkan sama sekali. Unsur bahasa-bahasa dan bahasa rojak tiada dalam uraian penulis kecuali bahagian data. Okay, kalau bahagian data kita ada bahasa rojak, gunalah. Contoh orang bahasa. Okay, dia mengkaji tentang percakapan, dialek Kelantan dan sebagainya. Itu bukannya bahasa baku, tetapi oleh kerana dia pergi interview, dan dapatannya sebegitu, jadi dia nak tunjuk dapatan dia, okay? Jadi itu dibenarkan. Okay? Baik, yang ni faham? Faham. Baik, seterusnya penggunaan istilah khusus. Okay? Secara tidak langsung ada istilah-istilah khusus yang digunakan dalam penulisan ilmiah, yang tak ada dalam penulisan popular dan juga penulisan kreatif. Okay? Laras ilmiah ditandai dengan istilah-istilah yang khusus. Pemilihan kata amat diberatkan termasuk kesesuaian, keupayaan dan ketepatan kata, metodologi penganalisisan data, frekuensi, purata signifikan, alat, rangka kerja, perangkat teori, belasan kajian, rumusan ruang untuk kajian dan konsep. Okay? Ini antara istilah-istilah yang selalu kita dengar, kita baca, yang selalu terdapat dalam penulisan ilmiah. Okay? Dia tak boleh lari lah benda ni. Okay? Tolak kata mubazir ataupun lewat. Okay? Mubazir ni membazir lah. Okay? Jangan mubazir makanan beli di bazar Ramadan. Ini pergi bazar je. Tu nampak sedap, ni nampak sedap, semua nak beli. Okay? Ayam tu 2-3 jenis, 2-3 colour. Amboi. Lepas tu yang hero tegur je. Okay?
Yang color orange, color biru apa semua tak sentuh. Okey. Sok tak makan dah, tak minum dah air tu. Habis tu buang. Tak membazir macam tu. Nampak cucuk donat nak beli. Kuih pau nak beli. Lagi apa lagi? Apa tu, dorayaki nak beli. Roti jala nak beli. Ketayap nak beli. Semua nak beli. Hijau, merah, kuning semua nak beli. Okey. Makan 2 biji je pun. Beli 40 biji, makan 2 biji je pun. Lepas tu tak lalu dah. Amboi. Elakkan membazir di bazar Ramadan. Okey, sekarang kita lihat pembaziran melalui kata-kata yang terdapat dalam penulisan kita. Okey. Di dalam penulisan ilmiah ni kita kita mengungkapkan sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Okey. Dan kita tak nak benda tu berulang-ulang. Dah cakap dah benda tu, kita ulang balik. Kita ulang balik, ulang-ulang banyak kali. Kadang-kadang tu kita tak perasan benda ni sebab kita menggunakan ayat yang berbeza-beza tetapi masih lagi mendukung ataupun membawa makna yang sama. Okey. Jadi elakkan benda itu kalau ayat itu ada semacam dah pernah tulis dah sebelumnya jadi kita kena buang ayat tersebut. Okey. Itu adalah antara ayat-ayat yang membazir ataupun ayat-ayat yang lewat. Okey. Penggunaan perkataan haruslah tepat dan objektif. Kata-kata yang membazir tidak diperlukan. Penulisan yang menggunakan perkataan melirik-lirik dalam tulisan sastra demi keindahan estetika. Okey. Kecuali dalam penulisan sastra. Sebab itulah kalau kita baca hikayat-hikayat, okey, kalau awak baca hikayat-hikayat tu diulang-ulang banyak kali. Okey. Kadang-kadang tu ada 4-5 baris. Itu baru ayat yang pertama. Okey. Sebab dia panjang dia ulang-ulang perkataan yang sama dan sebagainya. Okey. Okey, dekat sini dia bagi contoh contoh yang mudahlah. Ruang web luas sekali. Okey. Sedangkan 2 ayat itu boleh dirangkumkan menjadi 1 ayat. Okey, elakkan perkataan yang membazir. Okey. Macam mana kita nak elakkan? Kadang kita tak sedar, sebab itulah kita kena edit balik. Baca daripada awal sampai habis. Baca satu persatu. Okey. Kadang-kadang kalau dekat sini kita boleh detect dengan mudah sebab dia berada di sebelah-sebelah sahaja. Okey. Yang susah nak detect tu kadang-kadang ini ada dekat akad muka surat 20, muka surat 50. Dia ulang balik benda yang sama. Okey. Baik, setakat ni faham? Setakat ni faham? Boleh, Sir. Boleh, okey boleh. Nanti jangan bagi banyak sangat di bazar Ramadan. Elakkan membazir. Okey. Baik, penggunaan ragam pasif. Hari tu kita dah lihat dah ragam ayat aktif tu apa, ayat pasif tu apa. Okey. Penulisan ilmiah banyak menggunakan ayat pasif. Ayat pasif menyatakan objek ayat kajian, iaitu kajian dan bukan subjek ayat iaitu berlaku. Ragam pasif tiada berlaku. Data ini dikumpulkan melalui soal selidik dan sebagainya. Dia maksudnya dia tak bagi tahu data ini dilakukan oleh pengkaji sekian-sekian dan sebagainya. Dia tak sebut berlaku. Ayat pasif biasa sering digunakan. Data ini dikumpulkan oleh penyelidik melalui soal selidik. Okey, yang ni pula ada pelaku. Pelaku dia adalah penyelidik lah dekat sini. Okey. Baik, yang ni faham? Baik, seterusnya wujud sifat kejelasan. Okey. Laras bahasa ilmiah mesti dipahami dengan mudah unsur ketaksaan. Ketaksaan ini adalah suatu unsur yang samar-samar. Macam kita belajar penulisan kreatif hari itu, ada lagi satu unsur ciri penulisan kreatif itu unsur ketaksaan. Iaitu benda yang samar-samar, makna yang berlapis-lapis dan sebagainya. Okey, tetapi dalam penulisan ilmiah tak boleh benda macam tu. Okey, kena straight to the point. Okey. Straightforward saja, bagi tahu saja, jujur saja. Okey. Kemudian dia ulang balik ni penggunaan perkataan-perkataan yang seperti mungkin, barangkali dan sebagainya tak ada guna dan fahamnya. Baik, seterusnya sudut pandangan orang ketiga. Jangan guna sudut pandangan orang pertama untuk elak unsur peribadi personal di antara penulis dan pembaca. Ayat janggal saya menyelidiki persoalan itu dari sudut. Saya ini merupakan kata ganti nama ataupun sudut pandangan orang yang pertama. Saya, aku dan sebagainya. Itu adalah sudut pandangan orang yang pertama. Ayat yang sesuai
persoalan tersebut dikaji berdasarkan, okey. Tetapi kalau kita baca tesis-tesis ataupun buku-buku kajian daripada luar negara lah yang ditulis dalam bahasa Inggeris orang Inggeris ni dia suka guna I. Okey, dia guna saya, dia guna sudut pandangan yang pertama I. Okey. Tetapi bahasa Melayu ni kita tak galakkanlah. Okey. Kadang-kadang kita baca buku yang bersifat ilmiah yang ditulis dalam bahasa Inggeris diterbitkan di barat, dia menggunakan perkataan I. Okey. Memang tak dinafikan, memang ada. Okey. Kalau awak kena tulis dalam bahasa Inggeris, mungkin tak tahulah terpulang juga kepada penyelia awak lah. Okey, tetapi untuk selamat jangan guna I. Okey. Jangan guna I. Okey. Jadi jangan guna I no. Jangan guna I. Walaupun awak kena buat dalam bahasa Inggeris kecuali apabila penyelia awak suruh lah. Penyelia awak tegur kenapa tak guna I dan sebagainya. Kalau dia suruh guna I, guna I. Okey. Tetapi secara dasarnya dalam penulisan kreatif kita tak akan guna I. Kita tak guna sudut pandangan orang yang pertama. Saya kita tak guna. Okey, kita terus guna sudut pandangan orang ketiga, pengkaji, penyelidik dan sebagainya, ataupun kajian ini dan sebagainya. Okey, baik, yang difaham? Baik, seterusnya penggunaan ayat majmuk. Ayat majmuk ini adalah gabungan ayat-ayat tunggal. Bermaksud ayat ni akan menjadi ayat yang panjang lah. Okay, sebab itulah apabila kita baca buku-buku ilmiah, buku-buku yang tebal dan sebagainya, ayat ni panjang-panjang. Okay. Ideanya tu dirungkai-rungkaikan satu persatu. Kadang-kadang sampai 3 baris dan sebagainya. Sebab ianya merupakan ayat majmuk. Hasil gabungan ayat-ayat tunggal. Okay. Ayat majmuk digunakan kerana laras bahasa ilmiah mengungkapkan hal-hal yang kompleks dan abstrak sifatnya. Misalnya laras undang-undang. Sebab apa dia menggunakan ayat majmuk? Kenapa ayat dia panjang-panjang? Sebab kita nak menghuraikan sesuatu konsep tu secara jelasnya dalam satu ayat tu. Kita nak terang betul-betul. Okay? Jadi nak kena masuk perkataan ni juga dalam satu ayat dan sebagainya. Jadi ayat tu jadi panjanglah secara tidak langsungnya. Okey? Baik, ini ada contoh, nanti boleh baca balik. Penggunaan ilustrasi dan sebagainya. Secara tidak langsung ada ilustrasi dan sebagainya. Okay? Kalau kajian awak memang ada carta pie, graf bar dan sebagainya boleh dimasukkan. Okay? Secara tidak langsung dia menampakkan inilah penulisan ilmiah, menampakkan kajian itu, menampakkan penulisannya, menampakkan betapa ilmiahnya penulisan awak. Okay? Adanya ilustrasi ini. Ataupun sekurang-kurangnya ada gambar dan sebagainya. Okay? Lepas tu bila ada gambar, ada carta pie dan sebagainya, harus ada judul juga. Jadi kita kena semak balik. Kalau dari segi APA tu kat mana nak letak judul dia? Dekat bawah gambar ke, dekat atas gambar ke dan sebagainya. Bagaimana pula dengan nombor? Sebelum nama gambar tu kena ada nombor dan sebagainya. Jadi kena selak balik. Formatnya bagaimana? APA dari segi APA sistem. Sistem APA tu bagaimana? Okay. Ini contoh nanti boleh baca. Baik, struktur penulisan ilmiah, ada pengenalan, penyataan masalah, definisi, konsep, teknik kajian, sorotan kajian, kaedah kajian, tata cara analisis dan tata kajian analisis dan penjaga kesimpulan cadangan rujukan lampiran. Kita tengok satu persatu. Okey. Pengenalan, perkara yang menjadi tajuk atau fokus perbincangan, apa yang akan dikaji selidik, mengapa kajian itu dilakukan, bagaimana kajian itu dijalankan, latar belakang ringkas tentang tajuk kajian itu. Kajian itu dengan sebagai baca dapat gambar awal tentang apa-apa yang akan dibincangkan seterusnya. Okey, selalunya untuk bahagian pengenalan ataupun pendahuluan ini, okey. Kenapa ada pengenalan dan kenapa ada pendahuluan? Benda ini sama juga. Okey, sebab itulah kita kena rujuk balik skul kita bagaimana formatnya. Okey, dia guna pengenalan ke guna pendahuluan? Okey, walaupun bagi kita ianya adalah sama, pengenalan ke pendahuluan ke tak kisahlah, letak je, tak boleh. Okey, tak boleh macam tu. Kita kena rujuk format yang betul-betul. Okay. Dia guna pengenalan ke ataupun guna pendahuluan. Okay. Rujuk pada format yang disediakan oleh skul. Okay. Baik, di bahagian pengenalan ataupun pendahuluan ini kita akan bercerita sesuatu perkara itu dari skop yang luas, secara umum dan sebagainya. Okay. Ataupun kita akan bercerita daripada terlalu umum kepada benda yang umum, baru kita pergi kepada khusus. Okay. Seolah-olah bentuknya macam piramid terbalik.
Okay, mula-mula kita bercerita sesuatu perkara itu yang berkenaan tajuk kita, tentang perkara yang tentang ruang lingkup yang umum, kemudian kepada kurang umum, kemudian baru pergi kepada yang betul-betul berkenaan tajuk thesis kita, kajian kita dan sebagainya. Fokus kepada apa yang kita hendak tulis. Okey. Kemudian kita pergi kepada penyataan masalah. Okey. Penyataan masalah ini kita bukan melihat masalah-masalah yang kita hadapi ketika melakukan kajian tersebut. Bukan. Okay? Kita banyak tersilap melihat pernyataan masalah ini adalah masalah-masalah yang kita hadapi ketika melakukan kajian. Salah. Apakah masalah-masalah yang kita hadapi ketika kajian? Okay? Nak pergi tempat kajian lapangan dan sebagainya, tayar pancit dan sebagainya, minyak habis dan sebagainya, semua masuk dalam pernyataan masalah. Okey, itu salah. Okey, itu bukan pernyataan masalah. Apa masalah yang kita hadapi? FYP ni lambat sikit sebab ada masalah keluarga sikit. Adik koyak, sebelum ni dah tulis dah panjang, adik pula pergi koyak. Jadi ambil mood untuk buat yang baru dan sebagainya. Sebab tu tak siap-siap. Okey, awak nyatakannya sebagai pernyataan masalah. Salah. Okay? Itu adalah masalah-masalah peribadi yang tak perlu diceritakan, yang dimasukkan dalam tesis awak ataupun FYP awak. Okey, ingat pernyataan masalah bukanlah tentang masalah-masalah yang dihadapi ketika awak membuat tesis ataupun FYP awak. Okey, pernyataan masalah ini apa? Pernyataan masalah ini adalah satu rangsangan ataupun satu tindakan yang membuatkan awak nak melakukan kajian tersebut. Okay? Satu rangsangan lah yang membuatkan awak nak melakukan kajian tersebut. Okay? Kenapa nak buat kajian ni sekian-sekian? Okay? Jadi awak ada butiran-butirannya. Itu adalah pernyataan masalahnya. Okay? Kenapa nak buat kajian ni? Sebab belum ada orang buat lagi. Okay? Ataupun dah ada orang buat dah kajian ini tetapi dia melihat dari skop sekian-sekian. Awak pula nak melihat dari skop sekian-sekian. Okay? Ataupun dah banyak dah orang buat tentang kajian ini tetapi orang belum lagi melihat kajian ini dari segi teori ini. Contohnya tak ada orang buat lagi. Okay? Kita sekadar mengisi sedikit sahaja kelompangan yang belum diisi oleh orang lain. Itu barulah pernyataan masalah. Okay? Ataupun macam mana kita nak mendapatkan pernyataan masalah ini, kita kena mendapatkan kajian-kajian sebelumnya. Okay? Kajian-kajian lepas sebelumnya yang telah dijalankan dan sebagainya yang berkaitan bidang kita dan sebagainya. Dari situ kita akan analyze ataupun kita akan rumuskan berdasarkan kajian-kajian terdahulu dan sebagainya. Banyak dah buat tentang ini sekian-sekian dan sebagainya, tetapi belum lagi lihat dari skop-skop dan sebagainya. Itu adalah pernyataan masalah. Okay? Lagi satu, kita akan melihat sesuatu kepentingan ataupun signifikan kajian tersebut. Dia boleh juga jadi pernyataan masalah. Kenapa nak buat kajian ini? Sebab saya merasakan kajian ini sekian-sekian dan sebagainya. Kajian ini harus dilakukan agar masyarakat sekian-sekian dan sebagainya. Kita memberitahu signifikan kenapa kita nak melakukan kajian tersebut. Okey. Baik, menurut Sulaiman Masri 2005, permasalahan yang ditetapkan untuk dikaji memerlukan beberapa pertimbangan seperti yang berikut. Adakah permasalahan itu berguna untuk diselesaikan? Okey. Ini kita boleh kelompokkan sebagai satu signifikan. Berguna tak kita nak buat kajian tersebut? Okey. Adakah terdapat kebijaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Permasalahan tersebut. Okey. Adakah permasalahan pilihan anda menarik untuk diselesaikan? Adakah permasalahan tersebut menemukan sesuatu yang baru? Itu adalah signifikannya kajian tersebut. Okey. Adakah permasalahan tersebut menemukan sesuatu? Okey. Adakah peluang yang diperlukan data yang secukupnya untuk menyelesaikan permasalahan anda? Adakah anda mempunyai kemampuan tenaga, wang dan masa? Okey. Baik, setakat ini faham pernyataan masalah? Faham, sir. Baik, kita pergi kepada definisi konsep. Definisi konsep ni kita bagi tahu definisi lah. Okay? Definisi konsep ni selalunya kita akan ambil perkataan-perkataan yang menjadi judul FYP kita, tesis kita dan sebagainya. Contohnya judul tesis kita, FYP kita, saya suka makan. Okay, saya suka makan. Jadi kita akan bagi definisi saya. Kita akan ambil
definisi daripada beberapa orang sarjana. Sarjana A cakap saya itu apa? Sarjana B cakap saya itu apa? Sarjana C cakap saya itu apa? Jadi kita akan pelbagaikan. Mungkin sarjana A itu adalah sarjana daripada luar negara. Sarjana B itu adalah sarjana daripada sarjana tempatan. Jadi kita akan pelbagaikan definisi yang diberikan oleh sarjana. Setelah itu, apabila kita mengutip sarjana daripada definisi daripada sarjana, kita sendiri memberikan definisi kita sendiri. Kita simpulkan saya itu apa. Setelah kita memberikan definisi orang lain dekat atas tu. Okey? Barulah kita keluarkan definisi kita yang tersendiri. Saya itu ialah sekian-sekian dan sebagainya. Okey. Baik, itu adalah definisi konsep. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan kajian. Kepentingan sesuatu kajian itu dijalankan. Kajian dijalankan mungkin akan berimpak kepada individu, masyarakat atau organisasi tertentu, teori dan juga bidang. Okey. Selalunya kita akan melihat kepentingan kajian ini kepada sesuatu benda yang sangat besar. Okey. Kepada masyarakat, kepada organisasi, kepada negara. Itu sangat besar. Kepentingan kajian awak itu kepada negara sangat besar. Okay? Tetapi apabila kita terlalu bercita-cita tinggi, kita seolah-olah tidak berpijak di bumi yang nyata. Okay? Kita memahami hasrat awak, memahami kepentingan kajian awak dan sebagainya. Okay? Tetapi apabila kita berpijak apabila kita tidak berpijak di bumi yang nyata, seolah-olah kajian kita itu tidak memberi manfaat langsung. Okay? Maksud saya kat sini, apabila awak menulis kepentingan kajian awak untuk negara dan sebagainya, sedangkan tesis awak, FYP awak tidak dibaca pun oleh menteri-menteri, ahli parlimen dan sebagainya. Sekadar paling jauh pun berada di bilik tesis di library sahaja. Siapa yang baca? Student UUM. Itu pun bukannya semua. Beberapa orang saja. Jadi kepentingan kajian itu yang awak bercita-cita tinggi tu untuk negara dan sebagainya tidak dibaca oleh orang-orang yang sepatutnya dan sebagainya. Okey. Jadi saya tidak salah sebenarnya. Okey. Tidak salah untuk tulis untuk kepentingan negara dan sebagainya dan untuk bangsa dan sebagainya. Okey. Untuk bercita-cita tinggi tidak salah. Tetapi untuk mencantikkan FYP kita, untuk menampakkan FYP kita itu sangat berguna, okay? Jadi mungkin kita boleh lihat daripada sudut yang lain. Sudutnya daripada segi apa? Dari segi teori. Kepentingan kajian awak itu daripada segi teorinya bagaimana? Adakah memberikan perkembangan dan sebagainya, ataupun teori yang digunakan dapat memperlihatkan daripada perspektif yang berbeza dengan menggunakan data yang berbeza dan sebagainya, boleh diperjelaskan. Kemudian kita juga boleh lihat kepentingan kajian tersebut dari segi sudut bidang yang dijalankan. Bidang apa awak? Bidang finance dan sebagainya. Jadi melihatlah kepentingan kajian awak, FYP awak, tesis awak untuk bidang finance itu bagaimana. Boleh ulas dari segi situ. Dari segi bidang apa? Hubungan antarabangsa. Boleh lihat bidang itu dari segi kepentingannya bagaimana. Tesis awak tu kepentingannya untuk bidang awak, hubungan antarabangsa itu bagaimana. Impaknya dari segi situ bagaimana. Memperbanyakkan betul kajian-kajian yang berkaitan dan sebagainya, memanjangkan hayat berkaitan hubungan antarabangsa dan sebagainya, boleh juga disentuh, tetapi haruslah diulas dengan lebih mendalam, lebih terperinci dan sebagainya. Baik. Sekarang ini jelas, faham kepentingan kajian? Kalau tak boleh cakap, letak tangan tu, stamp up tu. Letih puasa, puasa letih. Jam berapa dah? Sekarang pukul 1 pula dah. Kita habis pukul 1. Saya cuba habiskan slide 32 sempat tadi sikit. Saya cuba habiskan slide agar kita mudah nak masuk topik baru nanti. Baik. Sorotan kajian. Sorotan kajian ini adalah literature review. Bermaksud kajian-kajian lepas, kajian-kajian yang pernah dijalankan.
Jadi kajian-kajian yang pernah dijalankan ini kita akan fokus kepada tesis dan juga artikel jurnal. Okey, tesis dan juga artikel jurnal. Okey, jangan ambil rencana dekat surat khabar, dekat majalah dan sebagainya. Okey, sebab dekat surat khabar tu, dekat majalah tak berapa nak ilmiah sangat. Okey, sebab kadang-kadang kita terjumpa juga pelajar ambil benda-benda ni daripada surat khabar, majalah dan sebagainya. Sebab tajuknya kena dengan apa yang dilakukan dan sebagainya. Okey, tetapi kita beri penekanan kepada tesis. Yang pertama tesis, yang kedua adalah artikel jurnal. Okey, surutan kajian. Bahagian ini memuatkan ulasan kajian terdahulu sama ada dalam ataupun luar negara. Kajian tersebut mestilah mempunyai kaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kajian yang dijalankan. Suratan kajian biasanya boleh dilakukan pada buku, jurnal, tesis, kertas kerja ataupun sumber lain yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan. Tetapi berikan fokus kepada tesis dan juga artikel jurnal. Penulis perlu memperlihatkan signifikan kajian terdahulu yang masih utuh. Okey. Lagi satu kena pelbagaikan. Okey. Jangan ambil dalam negara saja, tak ambil tesis ataupun jurnal daripada luar negara. Okey. Kita kena luaskan pembacaan. Kalau kita cakap orang ni tak buat lagi sekian-sekian dan sebagainya, sedangkan kita tak ambil pun sumber artikel jurnal daripada luar negara. Tengok-tengok artikel luar negara, orang dah buat pengkajian kita. Okay, jadi apabila orang dah buat kajian itu, kita tak boleh buat lagi. Okay, kita tak boleh nak copy balik. Kecuali kita mengisi sedikit kelopangan yang tidak dilakukan oleh pengkaji terdahulu. Okay. Awak selalu cari jurnal kat mana? Awak tahu tak cara nak cari jurnal? Tahu tak ke tak tahu ni? Sem 7, sem 6 ni. Sem 5 pun ada, sem 4 pun ada. Tahu tak nak cari jurnal kat mana? Tak boleh pula buka portal ni. Di Malaysia kita ada pangkalan juga. Pangkalan lah. Pangkalan jurnal. Awak boleh cuba my site. Untuk cari jurnal, masuk kata-kata kunci dan sebagainya. Okey. Itu adalah pangkalan yang mengumpulkan jurnal-jurnal yang diterbitkan di Malaysia. Okey. Kemudian macam-macam lagi ada. Kalau guna ada guna apps kan? Apa ke nama apps tu? Warna merah tu panggil apa? Kita nak cari jurnal luar negara semua ada. Kita type saja apa ke nama apps tu. Allahu Akbar. Tak ingatlah apps tu apa, tapi saya rasa student tahu. Mungkin awak ada dalam kalangan awak pun tahu juga. Ada satu apps tu. Kita nak cari jurnal dan sebagainya. Mudahlah. Okey. Baik, seterusnya batasan kajian. Kaedah kajian dulu. Kaedah kajian ada metod lah. Metod apa yang kita gunakan. Jadi kaedah kajian ini kita kena cerita secara terperinci. Step by step. Apa yang kita lakukan daripada awal sampai habis. Mula-mula menonton filem. Jadi menonton filem berapa kali dan sebagainya kena dinyatakan. Okay? Tak boleh tengok sekali apabila kita melakukan sesuatu kajian. Apabila kita nak buat kajian novel, tak boleh sekadar hanya sekali saja membaca. Okay? Kena banyak kali. Sebab apa? Mula kita nak baca, kita nak faham jalan cerita dan sebagainya. Barulah kita nak memahami konsep, pemikiran dan apa yang cuba disampaikan oleh penulis. Okay? Sulaiman Masri HR 2006 menjelaskan bahawa bahagian ini merupakan kaedah atau metodologi digunakan dalam penggarapan penyelidikan. Bahagian ini lazimnya disebut reka bentuk kajian meliputi kaedah kajian, instrumen, sampel kajian, prosedur, pengumpulan data dan prosedur penganalisisan data. Huraian tentang konsep atau unit analisis boleh menghasilkan dapatannya. Data yang dikumpul boleh dipersembahkan dalam bentuk rajah, jadual, carta atau dinomborkan. Okay? Jadi dekat kaedah kajian ni macam-macam. Ada banyak benda yang boleh diceritakan. Okay? Kemudian boleh juga tambah bercerita tentang teori rasanya dekat bahagian ni. Okay, bukan rasa lagi lah, memang pun dekat bahagian kaedah kajian ni boleh juga cerita tentang teori apa yang digunakan dan sebagainya. Okay? Baik, seterusnya batasan kajian. Ruang lingkup perkara yang dikaji dan dimuatkan dalam tulisan lazimnya dinyatakan sempadan kajian sama ada terbatas kepada populasi tertentu ataupun secara menyeluruh. Okey, ini adalah limitasi kajian. Okey. Kenapa awak melihat filem P. Ramlee tetapi awak tidak melihat
dari segi watak-watak yang cuba ditonjolkan kerana watak-watak dalam filem P. Ramlee ini cuba menyindir keadaan ataupun masyarakat dan masih relevan sehingga sekarang dan sebagainya. Jadi awak boleh cakap kerana batasan kajian saya hanyalah untuk melihat bahagian kritikan sosial semata-mata, tak melibatkan watak dan sebagainya. Itu adalah batasan kajian. Kadang-kadang tu ketika kita nak bentangkan FYP kita, nak bentangkan thesis kita, sesi Viva tu, macam Viva tu, sesi membentangkan proposal, usulan, thesis FYP dan sebagainya, panel akan bertanya, kenapa buat macam ni, kenapa tak macam ni, kenapa tak macam ni, kenapa macam tu, kenapa macam ni dan sebagainya. Kenapa awak tak macam ni, kenapa tak macam ni, kenapa kajian awak macam ni dan sebagainya, dia tanya. Jadi awak boleh bagi tahu, kerana batasan kajian saya hanya melibatkan ini saja. Ruang lingkup kajian saya hanya melibatkan ini saja. Hanya melibatkan filem ini saja, tidak melibatkan filem ini dan sebagainya. Kita boleh kata tentang batasan kajian kita. Barulah kita nampak seseorang yang ilmiah lah ketika menjawab soalan. Okey. Baik, pengumpulan data merupakan proses pengukuran variable. Penulis boleh memilih teknik atau pengumpulan data yang sesuai dengan kajian. Walau bagaimanapun prosedur pengumpulan data agak terbatas dan antara yang popular dalam pendidikan ilmiah adalah seperti berikut. Penyoalan, pengukuran, pemerhatian secara langsung atau tidak langsung. Okey, pengumpulan data ni masih lagi terkelompok dalam bahagian metodologi kajian. Okey. Baik, kemudian pergi kepada analisis kajian. Penulis menunjukkan apa yang telah diperoleh daripada penyelidikan. Penulis perlu mengupas keputusan penyelidikan dengan berkesan dan tidak menyimpang daripada objektif kajian yang telah ditetapkan. Penulis haruslah menggunakan objektif penyelidikan sebagai asas untuk mentafsir data dan maklumat yang dikumpul. Maksudnya apabila dekat analisis ni, kita kena refer balik objektif kita bagaimana. Kadang-kadang student objektifnya lain, tiba-tiba analisis lain. Tak selari. Tak seperti apa yang dia nak cari. Jadi apabila kita buat tugasan penulisan ilmiah nanti, saya dah sarankan hanya 2 objektif saja. Jadi fokus kepada 2 objektif itu saja. Yang pertama mengenal pasti, kritikan sosial. Jadi fikir balik, kita ada kenal pasti tak kritikan sosial dalam filem? Ada. Macam mana kita kenal pasti? Kita menonton, filem itu beberapa kali dan sebagainya. Kita menonton dalam masa yang sama, kita cuba mengenal pasti kritikan sosial yang terdapat dalam filem itu dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung kita telah menjawab objektif yang pertama. Objektif yang kedua, menghuraikan kritikan sosial dalam ataupun menjelaskan ataupun menganalisis kritikan sosial yang terdapat dalam filem sekian-sekian. Dekat analisis ni kita memang menghuraikan, kita memang menganalisis dan sebagainya. Secara tidak langsung kita telah menjawab objektif yang kedua. Jadi apabila awak nak buat FYP awak, bila nak menganalisis, pastikan analisis awak menjawab objektif yang telah awak tetapkan di atas. Tak kisahlah objektif awak berapa pun, pastikan analisis awak itu menjawab ke semua objektif yang awak letak. Baik, seterusnya bahagian perbincangan dan juga kesimpulan. Dalam bahagian ini, penulis perlu melaporkan penemuan pendidikan yang diperolehi. Pelaporan mesti dibuat dengan jujur, jelas dan boleh difahami. Penemuan pendidikan harus didedahkan kepada perbincangan umum, khususnya dalam kalangan masyarakat yang berbudaya pendidikan supaya penggunaan lebih mantap dan meluas. Baik, seterusnya dekat tesis kita ada bahagian cadangan. Penulis mengumpulkan cadangan yang lain yang dikaji dengan bidang dan masalah yang dikaji. Cadangan perlu dikemukakan secara rasional berpandukan kepada data dan maklumat yang diperoleh. Cadangan haruslah tidak terlalu sukar supaya pelaksanaan tersebut dapat dijalankan dengan berkesan. Bahagian cadangan ini merujuk kepada bahagian cadangan kajian akan data yang boleh dijalankan. Maksudnya kita memberi cadangan kepada orang lain nak buat kajian apa pula. Mungkin awak boleh katakan mungkin orang lain akan datang boleh buat kajian yang sama tetapi menggunakan teori yang berbeza. Ataupun menggunakan data yang sama, ataupun data itu dibandingkan dengan data yang lain dan sebagainya. Awak memberi cadangan. Sebab itulah apabila awak tak tahu nak buat apa, tak ada idea nak buat FYP, tak ada idea nak buat thesis, jadi rajin-rajinlah pergi ke bilik thesis, cuba cari thesis yang hampir dengan bidang awak, yang hampir dengan minat yang kajian yang awak nak lakukan.
rujukan, kemudian awak silap pergi cari dekat bahagian cadangan. Okay, ini cara yang mudah nak dapatkan idea nak buat FYP ataupun buat thesis. Okay, pergi dekat bahagian cadangan, awak selak-selak, dekat situ awak akan dapat idea lah. Dia akan bagi cadangan awak nak buat apa. Okay, itu cara mudah kalau tak ada idea nak buat kajian apa dalam FYP dan juga thesis awak nanti. Okay. Kemudian bahagian rujukan, penulis menyerahkan sumber rujukan yang telah digunakan semasa menjalankan kajian. Lazimnya penulisan rujukan adalah bentuk gaya yang telah ditetapkan berdasarkan bidang penyelidikan. Okay, kita guna APA lah, sistem APA lah. Kemudian lampiran, kalau ada bahagian lampiran ada juga setengah yang ada juga yang setengah tak ada. Penulis perlu melampirkan bahagian gerakan dalam pendidikan, contoh pronunciasi dikesempurnakan dalam pendidikan, gambar jalan lumpur awak dan sebagainya. Okey, baik. Habis pukul berapa? 12.35. Okey, baik. Ada apa-apa soalan? Faham setakat ni? Untuk penulisan ilmiah faham? Jelas apa yang disampaikan? Jelas, Sir. Ada yang tidur. Ada yang tidur tak tu? Bulan 4 bulan. Bulan 4 tak ada, bulan 5 tak ada, bulan 5 tak ada, bulan 5 ada. Bulan 5 ada. Okey, baik. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan tentang draft? Buku cerita kanak-kanak ke? Ada yang baru hantar saya tak balas lagi. Ya. Apa dia untuk draft ke? Tak perlu dah. Kenapa nak buat sinopsis ke? Tapi kalau nak buat boleh jugalah buat kat belakang kan. Tapi tak perlu dah. Tak perlu dah. Ya. Bila nak draft tu besar? Draft. Entah buat kat WhatsApp. Okey, draft tu hantar dekat WhatsApp saya bukan kat OL sebab tak ada markah pun sebab kita nak bagi nampak gambaran cerita apa yang awak nak buat. Okey. Draft tu bila last? Bila awak boleh hantar live? Bila last? Awak nak tahu bila? Bila rasa-rasa Esok. Esok. Esok boleh hantar? Saya bagi ataupun saya bagi sampai Selasa, boleh? Selasa free sikit kan? Ya. Okey, ada yang nak masa tambahan untuk draft? Ada yang hantar saya tak balas lagi. Sekejap lagi saya try balas. Saya tak baca lagi. Okey. Okey, baik. Tak ada masa tambahan. Tak ada permintaan. Jadi saya hadkan, saya limitkan sampai hari Selasa. Jadi hari Selasa boleh hantar. Yang mana tak ada idea lagi. Yang mana belum hantar. Hari Selasa. Okey, ada apa-apa lagi soalan sebelum saya tamatkan kelas untuk hari ini? Ada yang tak masuk ke? Siapa yang tak scan, nanti saya manual. Saya tak scan lagi. Ni siapa Zul Zul ke Hilmi? Hilmi. Zul masuk dah? Zul ada tak? Zul tak masuk? Zul ada? Ada kot. Ada kot.